إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين. Kita sampai ke surat 109 Minhajul Amidin, baris yang ke-6 daripada atas. Kata setengah mereka itu, iaitu para ulama, bahawasanya duka cita itu ada 3. Orang yang salat yang melakukan amal ibadat, dia sentiasa duka cita, rasa takut. Maka tidak boleh seseorang itu menghilangkan rasa takut di dalam hatinya. Kalau dia merasakan bahawa dia tidak rasa takut apa-apa, maka wajib dia mendatanginya rasa takut. Sama ada dia mengenangkan tentang kematiannya, ataupun dia itu mengenangkan akan dosa-dosanya, ataupun dia mengenangkan akan azab yang akan menimpa kepadanya seandainya dia lalai kepada Allah, sehingga datang di dalam hatinya perasaan takut. Takut yang membawa duka cita, sehinggalah dia ini ingin melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesan daripada tidak merasa takut duka cita adalah disebabkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan juga disebabkan kelalaian yang ada di dalam hati kita. Maka dikatakan ada 3 duka cita. Yang pertama, duka cita taat tiada diterima oleh Allah. Jadi takut ataupun duka cita sedih. Bersedih adalah disebabkan takut amal ibadat tidak diterima oleh Allah. Maka banyak berlaku nanti di negeri akhirat, yang mana orang itu apabila dibangkitkan oleh Allah, ada di kalangan manusia yang tidak ada amal ibadat pun. Sedangkan semasa hidup di atas muka dunia, dia ini adalah ahli ibadat. Maka dia sembahyang tidak dapat apa-apa daripada dia semayang, hanya letih dalam rumah sahaja. Dia berjaga malam, tidak dapat apa-apa, hanya dapat mengantuk dan letih saja. Dia berpuasa, tidak dapat apa-apa, hanya dia itu dapat lapar dan dahaga saja. Dia infak fisabilillah, hanya menghabiskan harta semata-mata sahaja, tidak dapat pahala walaupun dia melakukan amal ibadat kepada Allah. Itu adalah disebabkan amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Maka semasa hidup di atas muka dunia ini, kita boleh melihat bagaimana amalan kita. Adakah amalan kita ini yang benar-benar dapat meninggalkan maksiat, ataupun amal ibadat kita ini semakin hari semakin meningkat hati kita ingat kepada Allah. Jadi kalaulah amal ibadat kita tidak menyebabkan hati kita takut kepada Allah, tidak meningkatkan ingatan kepada Allah, maka hendaklah kita perbaiki. Boleh jadi wallahu a'lam, boleh jadi belum lagi diterima amal ibadat kita. Bahkan orang-orang saleh, walaupun mereka itu melakukan amal ibadat, hatinya terkesan dengan ibadat tersebut, mereka ingat kepada Allah, tapi perasaan takut tetap ada di dalam hati. Di antaranya dia takut amal ibadatnya tidak diterima oleh Allah. Cuba kita bayangkan panjang hidup kita, yang umur kita hari ini sama ada 40, 50, 60 dan sebagainya, tiba-tiba amal ibadat tidak diterima oleh Allah, lalu dibangkitkan dalam keadaan muflis, tidak ada harta kekayaan di negeri akhirat adalah pahala. Bahkan bukan saja pahala, bertambahnya dosa-dosa, banyak dosa-dosa, dan ada juga dosa yang kita buat zalim ke orang, maka dosa orang lain akan kita tanggung. Walaupun disebut wala taziru waziratun wizra ukhra, sesungguhnya dosa-dosa seseorang itu tidak ditanggung atas dosa yang lain. Itu kalaulah kita, maknanya dosa itu tidak ada kaitan dengan orang. Tapi kalau dosa yang berada kaitan dengan orang lain, seperti kita buat zalim pada orang, maka kita dapat dosa sebab kita buat zalim orang. Tapi orang yang kena zalim, kena aniaya, itu juga kita juga akan tanggung untuk dosa ini. Wal iyaz billahi min zalim. Maka dikatakan duka cita sedih yang pertama adalah amal ibadat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah duka cita disebabkan maksiat tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sentiasa buat maksiat kepada Allah, sama ada kita sedar ataupun kita tidak sedar.
Bahkan kadang-kadang kita juga adalah orang yang tidak mampu meninggalkan maksiat, berterusan maksiat, tak mampu nak menjaga lidah, tak mampu nak menjaga mata, tak mampu nak menjaga telinga. Kadang-kadang itulah yang kita suka. Maka dikatakan bahawa kita ini adalah ahli maksiat. Ramai manusia menyangka dia ahli ibadat, sedangkan banyak lagi maksiat yang dia tidak tinggalkan. Dia masih lagi ahli maksiat walaupun dia melakukan amal ibadat. Jadi ibadat dia itu tidak dapat lagi meninggalkan maksiat. Lalu dikatakan bahawa seseorang itu kadang-kadang dia memandang remeh dengan maksiat yang dilakukan. Orang-orang saleh, dia ini apabila melakukan maksiat, dia bertaubat kepada Allah. Dia melakukan dosa, dia bertaubat kepada Allah. Dan apabila dia melakukan dosa, dia merasakan seolah-olah ada gunung ataupun bukit yang akan menghampap di atas kepalanya. Ada pun satu golongan lagi yang melakukan dosa, mereka menganggap bahawa dosa itu umpama lalat yang hinggap di atas hidungnya. Kalau dia rambat cepat hilang, begitu saja. Maka sebenarnya dosa inilah yang ditakuti oleh ulama-ulama. Mereka bimbang orang-orang yang soleh, mereka bimbang dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda dosa itu belum lagi diampun, yakni dia tidak mampu meninggalkan maksiat dosa tadi. Maksiat yang mendatangkan dosa tadi, dia tak mampu lagi tinggal. Jadi kalau dia ini contoh sahaja, dia ini orang yang tidak boleh menjaga mata sebagai contoh, maka dia memang nak tinggalkan maksiat mata, tetapi dia tidak berjaya pun, maka bermakna maksiat yang dia buat dahulu belum lagi diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia sentiasalah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan melihat bagaimana kesungguhan hamba-Nya yang ingin datang kepadanya. Kalau dia bersungguh-sungguh, nascaya lanahdiyannahum subulana, Allah Ta'ala akan tunjuk jalannya, akan menjadikan dia orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah diri kita, maknanya yang masih lagi melakukan maksiat. Maknanya, dan kadang saya pun merasakan bahawa saya pun tidak mampu meninggalkan maksiat. Kadang-kadang malah beribadat dan sebagainya, dan banyak lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dikatakan bahawa yang kedua duka kita adalah maksiat tiada diampunkan oleh Allah Ta'ala. Maka yang ketiga ini yang paling bahaya. Yang paling bahaya, yakni duka kita makrifat, takut ditanggalkan. Maknanya dia bimbang makrifat. Makrifat ini banyak maksudnya. Kadang-kadang kita ada makrifat, yakni mengenal Allah, hati yang hidup pada Allah, hati yang sentiasa menangis ingat pada Allah. Ataupun boleh juga makrifat di sini kita katakan iman, takut iman tertanggal di dalam hati kita. Jadi yang ketiga, kita takut tak ada iman. Ingat, kita hari ini mengaku beriman dengan Allah, tapi sebenarnya belum tentu lagi orang itu yang mengaku beriman dengan Allah, dia boleh jaga iman yang dibimbangi bahawa di dalam hatinya sudah tercabut iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ini boleh tertanggal dengan perkataan. Kadang-kadang kita bercakap dengan mudah sahaja, mempersendakan hukum agama Allah, mempersendakan agama Allah, ini boleh juga mencabut iman. Ataupun dengan arti kata kita ini tidak rata dengan qada Allah. Allah Ta'ala beri kita miskin, boleh jadi. Allah Ta'ala beri kita susah, boleh jadi juga. Allah Ta'ala beri kita sakit, maknanya Allah Ta'ala beri kita sudah senang, tetapi hati tidak tenang. Dalam keadaan macam itu, kadang-kadang kita ini tidak menerima qada Allah. Kita marah pada Allah, kita tolak Allah Ta'ala. Maknanya kita persoalkan ketentuan Allah. Ini juga boleh membawa kepada kufur kepada Allah. Dan begitu juga kadang-kadang seorang itu tidak yakin dengan apa yang Allah Ta'ala jamin, yakni dengan rezeki Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala sudah jamin rezeki seseorang tadi. Jangan bimbang tentang rezeki kita, jangan bimbang tentang rezeki anak-anak kita. Semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kerana kita ragu-ragu ataupun tidak yakin dengan rezeki Allah Ta'ala, sehingga kan sanggup meninggalkan ibadat sembahyang semata-mata mengejar rezeki, ini juga bimbang boleh tercabut iman di dalam hatinya. Maka sebenarnya orang yang sudah ada iman belum tentu lagi imannya bersama dengannya. Hatta kalau ditanya orang-orang soleh, kalau kita baca kisah ulama-ulama dahulu, sama ada Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, bahkan ulama-ulama tasawuf, mereka yang banyak menangis kerana apa? Al-Imam Sufyan Tsauri dan sebagainya menangis kerana apa? Adakah dia kenang ibadat dia? Adakah dia kenang mengenai dosa dia? Dia kenang iman dia. Dia kenang iman dia, dia takut apa? Dia takut dia ini mati dan kalau tidak beriman. Padahal dia soleh. Dia tu soleh, tapi dia mati, dia bimbang takut mati dan kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi duka cita ataupun takut ataupun sedih yang ketiga adalah sedih kerana dihilangkan iman di dalam hati manusia. Apatah lagi kita duduk di akhir zaman ini, maknanya bimbang kerana Nabi telah sebut umat di akhir zaman mengatakan bahawa di waktu paginya beriman, di waktu petangnya telah menjadi kufur. Begitulah juga dikatakan bahawa iman ini akan keluar daripada hati orang-orang beriman umpama anak panah keluar daripada busur panah. Dalam hadis lain mengatakan nanti di akhir zaman nanti Islam duduk di pihak yang di satu lembah yang lain, maka orang itu duduk di lembah yang lain, maka Islam hanya tinggal nama sahaja. Maknanya dengan arti kata tak ada Islam pun, tak ada iman, tak ada Islam, sama je dengan orang kafir. Hanya beza nama saja. Waliyahzubillahi min zalik. Maknanya di akhir zaman sehingga kan ditakuti bahawa mati seseorang itu dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bukan orang ahli ibadat, dan kita ini adalah orang yang banyak maksiat kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan kita banyak maksiat ini pun kita rasa tenang saja dengan iman kita. Belum tentu mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Hari ini cuba kita tengok berapa orang yang kita tengok dia mati, kita dengar dia sebut la ilaha illallah, payah nak cari hari ini. Mana kita tengok habis kuat orang kata senyap-senyap tak ada itu saja. Jadi nak beritahu kita yang masih diberi kehidupan oleh Allah Ta'ala ini, hendaklah kita diteruskan amal ibadat kita kepada Allah. Jangan sangka kita sudah baik, jangan sangka kita sudah soleh, jangan hati kita sudah tenang, tak ada apa-apa, boleh jadi kita ni mati beriman. Apatah lagi kadang-kadang setengah tu menyangka kita ni tak ada apa dah boleh masuk syurga. Jauh lagi kita sebenarnya, jauh lagi untuk kita nak mengaku kita ini ahli syurga. Jauh lagi kita nak mengatakan bahawa kita ini orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apatah lagi kita ni kalau dibanding ketawa dengan menangis, mana banyak kita banyak ketawa daripada menangis. Ulama kata ketawa ke hati, menangis lembut hati. Kita banyak melembutkan hati kita ke kita banyak mengeraskan hati kita. Lalu dikatakan bahawa orang-orang saleh dahulu dia takut betul. Takut apa? Takut bimbang, tercabut makrifat. Maka makrifat di situ iman kepada Allah. Maknanya di samping ada juga makna yang kedua, kita boleh kata makrifat itu hati yang sudah ingat kepada Allah jadi ditarik. Ingat walaupun wali-wali Allah Ta'ala pun belum tentu lagi, hatta dia sudah menjadi wali, hatta dia sudah menjadi guru mursyid pun sekalipun boleh tercabut lagi makrifat yang ada pada diri dia. Maknanya jadi nak beritahu kita tidak ada jaminan, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Bahkan cukup bahayanya kita hari ini bila Allah Ta'ala lupakan kita. Lupa kita, bukan kita lupa tu bukan hanya lupa, sungguh kita ingat. Hanya kita jadi orang yang menangguhkan amal ibadat, kita jadi orang yang menangguhkan taubat. Kita tahu kita ni ahli maksiat, kita tahu kita ahli dosa, tetapi kita tetap juga dengan kejahatan-kejahatan kita. Ini cukup bahaya dalam kehidupan kita. Maka dikatakan bahawa duka cita, makrifat ditanggalkan, yakni iman dihilangkan di dalam hati.
wal iyazubillahi min zalik. Dan kata orang yang mukhlasun atau orang yang mukhlisun, orang yang ikhlas orang yang ikhlas di sisi Allah Ta'ala, tetapi duka cita sekaliannya itu satu dua pada hakikatnya, iaitu duka cita makrifat. Semua duka cita itu maknanya satu saja, iaitu duka cita kepada hilangnya makrifat, duka cita makrifat. Jadi kalau orang tu duka cita makrifat, maka dia juga duka cita amal ibadat dia tidak diterima. Dia juga duka cita dia ini maksiat yang takut tidak diampunkan dosa oleh Allah. Kalau dia ada duka cita takut iman, maknanya, maka semua duka cita itu satu saja, merangkumi satu, iaitu duka cita mengenai takut cabut iman. Jadi bila dia takut tercabutnya iman, bermakna dia takut juga amal ibadat dia tidak diterima, dan dia takut juga dosanya tidak diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan mudah Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita, kerana Allah Ta'ala akan tengok syarat-syarat dia. Allah Ta'ala tengok kita ini benar-benar ikhlas ataupun tidak benar-benar ikhlas. Begitu juga lah taubat kepada Allah, bukan mudah juga Allah Ta'ala terima, kerana Allah Ta'ala maha mengetahui. Manusia bagaimanapun Allah Ta'ala tahu adakah dia ini benar-benar ikhlas ataupun berpura-pura ataupun main-main saja, maka Allah Ta'ala akan melihat bagaimana orang itu sungguh ke tidak sungguh. Maka dikatakan bahawa takut mereka itu pada satu dua pada hakikatnya, iaitu duka cita makrifat, makrifat, dan tiap-tiap duka cita yang lainnya itu mudah. Duka cita yang lain, yakni amal ibadat tidak diterima ataupun maksiat tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala, itu ringan. Yang disebutkan mudah itu ringan, ringan sahaja. Maknanya kalau dibandingkan yang ketiga, kalau dikatakan bahawa amal ibadatnya tidak diterima, tapi dia masih lagi beriman, masih lagi beriman. Kalau dikatakan dosanya tidak diampunkan dosa oleh Allah, dia masih lagi beriman. Bahkan Nabi sebut siapa yang ada misqal dzarratin, maknanya satu zarah dia iman yang ada dalam hati dia, dia masih lagi beriman pada Allah. Maknanya. Tapi kalaulah dikatakan bahawa tercabut iman, maka ini paling bahaya. Amal ibadat dan juga sudah pastilah tidak diterima oleh Allah. Dan maksiat maknanya tidak diampunkan dosa oleh Allah sebab telah tercabut iman, dan dia sudah tidak ada lagi amal ibadat, maka dibimbangi tercabutnya iman. Sebab tu di akhir zaman yang paling bimbang tercabut iman, kerana orang yang mati itu belum tentu dia mati beriman. Adapun kita ni, zahir kita ni kita boleh tengok dia, dia mati beriman, dia orang Islam, maka kita akan uruskan cara Islam dengan kita mandi, kafar, sembahyang, kebumikan cara Islam. Tapi di sisi Allah belum tentu. Kan kita sudah ceritakan dahulu dalam kitab ini pun ada cerita mengenai ada seorang itu dia gali kubur. Macam mana 1000 ke 100 lebih dah 1000 kubur. Dia telah gali 1000 kubur, didapati kebanyakan mayat tadi dipalingkan oleh Allah. Sedangkan masa nak ke bumi itu kepalanya, mukanya menghadap kiblat, tapi bila dia gali balik tengok belakangi kiblat. Dan kenapa dia gali? Dia gali itu sebab dia curi harapan, itu kerja orang. Tapi bila tengok mayat telah dipalingkan oleh Allah, tidak menghadap kiblat, membelakangi kiblat, lalulah dia tanya kepada guru dia selepas dia insaf. Kata gurunya, orang itu mati tak beriman sebenarnya adalah disebabkan dia ini ragu-ragu, tidak yakin dengan rezeki Allah. Rezeki Allah. Lepas tu jangan kita tidak yakin dengan rezeki Allah. Jaga-jaga, jangan kita kata orang belajar pondok ni tak ada rezeki lah. Allah itu termasuk orang yang tidak yakin dengan rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan bahawa hal lain boleh tahanlah mudah sikit kalau dibandingkan dengan yang ketiga tadi. Amal ibadat tidak diterima, dosa tidak diampunkan, itu pun sebenarnya berat sebenarnya kalau amal ibadat tidak diterima.
Kalau amal ibadat tidak diterima, akan dihitung kita daripada kita umur 15 balik, maknanya sampai kepada kita mati, akan dihitung. Amal ibadat tidak ada, maka berdosa-dosa akan ditambah. Dan ingat, azab ini melihat kepada dosa. Kalau banyak dosa, banyak jadi azab maknanya. Maka dikatakan bahawa kerana baginya selesai sampai masa habislah, begitu saja selesai. Masuk selesai ni dengan arti kata begini, kalau amal ibadahnya tidak diterima, maka dia akan bawa dosa, maka dia akan diazabkan mengikut dosa dia. Dia akan diazabkan mengikut dosa dia. Tapi sampai masa habis dosa dia akan masuk ke dalam syurga. Maknanya selesai juga lah dia, habislah maknanya. Dan begitu juga dosa dia. Bila dosa dia tidak diampun, maka dia akan diazab ikut dosa dia. Sebab itu kita kena bersihkan dosa kita ini sebelum kita mati. Kerana Allah Ta'ala akan bersihkan dosa kita, tapi dibersihkan dengan dibakar. Umpamanya umpama berkarat. Besi yang berkarat ini, kalau kita nak hilangkan karat, dibakar. Dia bakar. Maka dia bakar, maka akan hilang, karat dia akan jatuh dan boleh terpisah di antara karat dengan besi tadi. Itu gambarannya. Maka kita ni dikatakan hati yang berkarat, yang berdosa ni letak di hati sebenarnya. Contohnya kita buruk sangka. Tubuh badan tak ada apa-apa, hanya hati buruk sangka, maka berdosa. Yang menggelapkan itu adalah hati kita. Jadi bukan sebenarnya dia panggil, yang guru saya kata, dia kata nafas kita jadi kotor. Nafas yang kotor tadi itu menggelapkan hati. Hati tak kotor, nafas kita dengan dosa itu maka menggelapkan hati. Sebab itu dalam kitab Tajuk Arus dia kata, hati kamu ni umpama sakpun, seumpama atap rumah. Ataupun kalau kita tengok kepada orang yang jual buah pisang lah contoh, maka kita tengok atap tu dalam keadaan hitam. Maka asap itu yang hitam tadi, dia akan menghitamkan atap. Maka begitulah kita, nafas kita ataupun iradah, kehendak kita ni akan menggelapkan akan hati kita. Maka hati yang gelap inilah yang memberatkan ibadat, bukan tubuh badan kita. Sedangkan sembahyang tu apa saja, angkat tangan je sebenarnya, angkat tangan, gerakkan tubuh saja. Ada orang yang boleh angkat barang berat-berat, boleh jalan di mana-mana boleh maknanya. Tetapi bila nak sembahyang tidak boleh. Kenapa jadi berat? Yang memberatkan kita ini adalah dosa sebenarnya. Jadi kalau dosa itu tidak diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, dosa tidak diampunkan, dia pasti akan diazab. Diazabkan untuk dibersihkan dosa-dosa dia. Tapi bila dia itu diazab, habis segala dosanya, dia selesai, habis, dia akan dimasukkan dalam syurga. Maka dua cerita tadi, sama ada amal ibadat tidak diterima ataupun dosa tidak diampun, kata pengarang kita itu ringan dan itu akan jadi selesai, akan dihabiskan oleh Allah. Dan sesungguhnya telah sampai kepada kami daripada Yusuf bin Asbab. Sebenarnya yang ketiga tadi, makrifat tadi, dia tidak tanggal-tanggal, dia tak hilang. Kalau orang tu mati kufur, waliyazzubillah min zalik, dia akan masuk neraka, dia tak akan keluar-keluar mengikut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Tak akan keluar-keluar sampai bila? Sampai bila-bila. Bahkan bahaya orang murtad ini, bahaya. Kerana kata guru saya, dia kata orang murtad ini lebih azab daripada orang kafir asli. Orang kafir asli. Sebab tu murtad ni, dia ada kadang-kadang dia jadi murtad dengan sebab lidah dia. Lidah dia. Kadang-kadang dia jadi murtad dengan sebab perkataan dia. Kadang-kadang dia jadi murtad dengan sebab pegangan dia, i'tiqad dalam hati. I'tiqad dalam hati saja. Contohnya dia kata dalam hati, dia kata bagus buat agama Kristian, dalam bab ni baik pada Islam, kafir. Maknanya kufur saja. Kerana tidak ada yang lebih baik daripada agama Islam. Yang tak baik orang Islam tak ikut ajaran Islam, tu yang tak baik. Jangan kata Islam tu tak baik. Maknanya
ataupun dengan perkataan mengatakan agama semua sama saja, nak membawa kepada kebaikan. Nampak molek, tapi tak boleh kata semua agama sama. Kalau kita kata semua agama sama, bermakna Islam pun sama dengan agama lain. Tak boleh. Maknanya, jadi dalam keadaan macam tu telah menjadi kufur kepada Allah, wal iyazubillah, dalam keadaan dia tidak tahu. Sebab tu jaga, akhir-akhir zaman ni kita duduk sibuk jaga iman kita sebenarnya. Jangan sibuk lagi benda lain. Kadang kita sibuk benda lain, kita lupa nak menjaga iman. Jadi iman seseorang tadi boleh tercabut dengan sebab apa? Dengan sebab i'tiqad, pegangan, perkataan, perbuatan. Lalu dikatakan bahawa yang ini kalau tu tak selesai-selesai sampai bila-bila dan tidak ada pertolongan. Bahkan Nabi SAW pun tidak boleh lagi menolong kalau orang itu kafir. Kalau dia beriman boleh tolong lagi, tapi kalau dia sudah kafir tak adalah nak bagi syafaat pun tak boleh lah. Syafaat ini diberi kepada orang yang beriman kepada Allah. Ada pun dosa tidak diampunkan, dosa besar itu kabair, orang yang melakukan dosa besar, boleh lagi Nabi beri syafaat. Nabi boleh bagi lagi syafaat kepada orang yang melakukan dosa besar. Sebab Nabi dalam hadis ada sebut tak? Maknanya syafaat aku ni aku beri kok kepada orang yang melakukan dosa besar. Tapi kalau orang tu tak beriman, tidak ada jalan. Lepas tu kita kena jaga bahawa mohon kepada Allah agar mati dalam beriman. Hari ni ada fikir tau, mati beriman ke tak mati beriman. Kadang-kadang fikir, kita fikir ibadat saja. Ingat, sesiapa yang tidak memikirkan mati beriman ke mati kafir, maka dia mati kafir. Waliyazubillahi min zalik. Lepas tu kena takut. Takut maknanya tak ada jalan. Sebab tu punya duduk atas ke dunia tak ada senang-senang. Tak ada rasa gembira banyak. Kita ni terlalu banyak gembira. Maknanya hati sekali hati jadi kita lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa telah sampai kepada kami daripada Yusuf bin Asbad rahimahullahu taala bahawasanya berkata, aku masuk atas Sufyan. Katanya aku jumpalah senang. Aku berjumpa dengan Sufyan Tsauri, maka menangis ia semalam. Semalam-malam menangis sekaliannya. Maknanya Sufyan Tsauri memang terkenal orang yang banyak menangis. Sehingga bila dia mati, orang berjumpa dengan dia dalam mimpi. Mimpi orang tanya dia, Sufyan Tsauri, apa Tuhan buat padamu? Maka dia jumpa Allah, dia menangis lagi. Dia takut lagi pada Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, aku beri kedudukan yang lebih. Sebab apa mu dapat lebih pada orang lain? Sebab kerjamu ni banyak menangis. Dia banyak menangis pada waktu malam, menyebabkan Allah Ta'ala beri dia maqam yang tinggi. Dan Allah Ta'ala selamatkan dia dengan sebab banyak menangis. Maka orang yang banyak menangis dan yang merasa tidak selamat, dia selamat. Orang yang banyak ketawa, yang dia merasakan dia selamat, dia tak selamat sebenarnya. Maknanya kadang-kadang berlaku macam tu. Orang yang menyangka dia baik, orang lain semua tak baik, dia tak baik. Tapi orang yang menyangka dia ni tak baik, orang lain semua baik belaka, dia boleh jadi baik di sisi Allah. Maknanya orang yang merasa amal ibadahnya sedikit saja, rasa-rasa tak diterima, orang macam ni diterima oleh Allah. Orang yang merasakan bahawa dirinya sudah diterima, dia rasa tenang saja, boleh jadi tak diterima oleh Allah. Hanya keadaan ini Allah Ta'ala ada yang tahu. Maknanya jadi dalam keadaan macam tu, Sufyan Tsauri ini memanglah orang banyak menangis. Katanya kisah Yusuf bin Asbad menceritakan bahawa dia jumpa Abu Sufyan, didapati bahawa Abu Sufyan menangis ia semalam sekaliannya, malam-malam habiskan masa dengan menangis. Sehingga kan dikatakan bahawa jiran tetangga dia akan tahu setiap malam tak ada benda lain, memang bunyi suara dia menangis. Menangis Allah maknanya. Maka kataku, menangis kamu ini atas dosa, dan kamu ni selalu menangis sama setiap malam. Kamu menangis, kamu ingat dosa kamu. Kalau ingat dosa, Sufyan Tsauri ini jadi orang payah nak tengok dia buat dosa. Dengan ilmu yang tinggi, dia alim, soleh, akhlak baik. Maknanya kisah dia ini banyak, kisah Sufyan Tsauri. Jadi dikatakan orang tanya dia, Yusuf bin Asbad ni tanya dia, dah kamu menangis setiap malam ni, kamu nangis ingat dosa kamu? Katanya, maka mengambil ia akan batang gandum dan berkata ia batang gandum. Dulu orang dulu gandum, kita padi, jadi kita guna perkataan jerami lah. Lalu dia pun ambil jerami lah.
dia pun ambil jerami dan berkata ia berdosa terlebih mudah atas Allah Ta'ala. Maknanya dosa ni lebih ringanlah atas Allah Ta'ala itu daripada ini, daripada jerami ini. Jerami ini, maka sesungguhnya aku takut bahawa ditangkalkan daku Allah Ta'ala akan Islam. Aku takut mati dalam keadaan tidak beriman dengan Allah. Maknanya dia takut dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan Allah. Tapi dia hari ini tidak fikir dah kita fikir kita mati beriman. Padahal belum tentu lagi kita mati beriman. Maknanya cuba cerita, cuba beritahu saya, siapa yang kita tengok hari ini mati berucap dua kalimah syahadat. Lepas bila tengok kematian hati rasa takut orang lain dah mati. Setakat diam itu, kadang diam, ajar ucap kalimah pun tak ada apa. Kadang ajar tu ajar lah. Ajar tu ajar lah. Kadang-kadang kita dengar dia ucap tu belum nazak betul-betul. Maknanya kadang maknanya masa dia sekolah lagi, masa dia nak bawa ke sakit, jadi kita hari bimbang, belum tentu lagi keadaan kita. Bayangkanlah Sufyan Nusawri menangis, menangis waktu akhir zaman. Sebab tu kita tengok, kalau kita baca kisah Nabi, tapi banyak menangis umat akhir zaman. Umat akhir zaman, maknanya sahabat-sahabat tanya kami, ya Rasulullah macam mana? Nabi selalu ingat kepada umat akhir zaman, ada bimbang takut mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikatakan bahawa dia takut, katanya takut kerana takut mati Allah Ta'ala cabut Islam dalam diri. Cabut Islam dalam diri tak ada apa-apa. Kadang-kadang kita sangka orang lain tak Islam, kita Islam, belum tentu lagi kita Islam. Kita tengok orang ni tak beriman, kita beriman, belum tentu lagi kita beriman. Jadi kita tak beriman juga, Allah dia juga. Jadi mohon kepada Allah, minta kepada Allah biar kita benar-benar beriman kepada Allah. Sampai dia angkat jerami, seolah-olah kalau dia mati tak beriman, jerami ni lebih baik dari dia. Itu gambarannya. Ini juga pernah dikatakan kalau tak silap oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau tak silapnya, dia mengatakan bahawa lebih baik dia jadi jerami untuk rasa. Tanya dia kenapa jadi gitu? Sebab dia sangat takut pada Allah. Sebab kalau jerami ni atas muka dunia acuh-acuh gitu je. Jerami tak dibangkitkan dekat negeri akhirat, tapi manusia dibangkitkan akan dihitung. Itu siapa yang takut? Yang takut Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq orang yang macam mana? Lepas Rasulullah dia lah, sahabat nombor satu dia lah, tak ada orang lain. Itu pun menangis. Itu juga dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia mengatakan bahawa kalau belah neraka itu seorang saja, neraka itu seorang saja, maknanya yang lain semua masuk surga, maka yang masuk neraka itu Umar Al-Khattab. Gambaran dia takut dia kepada Allah. Dan Sayyidina Osman itu juga sudah dijamin dah surga, tapi setiap kali lalu kat tanah perkuburan menangis, lalu kat tanah perkuburan menangis. Sebab apa dia menangis? Sebab dia takut. Bila orang kata dia ahli surga, dia marah. Dia marah, dia tak layak masuk dalam surga, dia kata. Jadi nak beritahu gambaran orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dekat pada aku, dekat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dikatakan bahawa kita ni disuruh agar sentiasa mendekatkan diri dengan Allah. Jangan kita ni rasa sudah tenang, sudah aman, tidak lagi. Mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala jaga iman kita. Maka kami pohonkan Allah, Tuhan kami yang Mannan, yang menganugerahkan, Subhanahu wa Ta'ala, bahawa jangan dibalakan kami dengan maksiat. Pertama, janganlah Allah Ta'ala balakan kita dengan maksiat. Dan ingat setiap maksiat itu balik, dan tidak semestinya musibah itu balik. Ada orang menyangka bahawa musibah itu balik. Kemarin ada seorang dia beritahu saya, dia kata Alhamdulillah saya ini 4 kali kena operate, kata. Kali yang terakhir saya rasa takut betul, kata. Kali yang terakhir operate, hati saya betul ingat ke Tuhan, kata. Maknanya. Jadi lepas pada itu dia kata dia pun dah tinggal dah masjid, dah selesai dah 4 kali dah Ustaz buat operate, kata. Maknanya. Jadi lepas daripada operate yang keempat itu, hatinya main takut sama dia. Takut saja. Sehingga kan saya jadi amalan baca Quran tiap hari jadi gitu.
Sebab tu saya katakan bahawa tidak semestinya musibah itu satu bala. Boleh jadi musibah itulah yang menyebabkan dia ingat Allah. Tapi memang banyak musibah yang dia dapat ingat Allah berbanding dengan nikmat. Nikmat banyak lalai, banyak lupa Allah. Musibah. Tapi kita kadang-kadang kita takut kena musibah, kita marah-marah. Tapi kita jangan minta musibah. Sebab kita kena tahu iman kita macam mana. Maka dikatakan dibalakan dengan maksiat. Maka siapa yang jadi ahli maksiat, dia ditimpa bala sebenarnya. Ditimpa bala. Bala ujian daripada Allah Ta'ala. Dan bahawa disempurnakan atas kami dengan kurnianya yang amat banyak, nikmatnya. Mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat yang banyak, dengan nikmat yang banyak, dan dimatikan atas millatil Islam, atas agama Islam. Millah ni agama juga, maknanya selain pada din, millah. Mati dalam keadaan Islam dan juga iman. Dalam keadaan itu annahu arhamur rahimin, sesungguhnya Allah Ta'ala maha pengasih daripada segala yang mengasihi. Allah Ta'ala sangat kasih kepada kita. Kita mohonlah jangan lupa biar mati dalam iman. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa syurna yaumal qiyamati bil iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan kami dengan iman, dalam keadaan beriman. Kalau tak hidup dalam beriman, tak ada pahala. Orang kafir kalau dia buat baik macam mana pun, walaupun dia ini habis juta-juta duit bagi orang-orang susah, tidak ada pahala lagi. Sebab tu ada orang kafir, dia itu nak tolong Nabi. Nabi kata mungkin kena beriman dulu. Dia kafir nak tolong Nabi, nak berperang. Dia minta izin dengan Nabi. Nabi tak izinkan dia. Nabi kata kamu Islam dulu, beriman dulu, baru pergi perang. Dia kata tak, nanti saya balik, nanti saya beri. Nabi kata tak boleh, kena beriman dahulu. Akhir sekali dia nak pergi berperang, Nabi tak bagi dia. Nabi ni orang baik. Kalau Nabi bagi, mati saja dia. Nabi tak bagi. Akhirnya dia pun, Nabi suruh dia kalau nak pergi berperang masuk Islam. Akhirnya dia pun masuk Islam. Dia masuk Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadat, memang benar-benar dia beriman. Dia pergi berperang, dia terus mati. Nabi kata dia lah sebaik-baik orang, amalnya sedikit, pahalanya banyak. Ada orang lain amal banyak, pahala sedikit. Dia nak beritahu bahawa mohon kepada Allah, mati kan dalam keadaan beriman, maka kena baca doa. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Hidup kalau mati dalam keadaan beriman, hidup dan mati dalam beriman. Hidup dalam beriman, mati dalam beriman kepada Allah Ta'ala. Maka jika engkau kata, apa jalan yang dua ini terlebih betul? Jalan khauf ataupun jalan raja. Jalan khauf ni jalan takut, jalan raja jalan harap. Kita hari ni banyak raja pada khauf. Kita banyak raja ni harap. Jadi kita hanya mengharapkan takut Allah Ta'ala ampun kita. Sebab tak ada khauf, puan takut, khauf pun takut. Mana jalan yang betul? Nak banyak khauf ke nak banyak raja? Maknanya. Jadi hari ini ada dalam hati tak banyak takut. Takut ni sikit-sikit saja takut. Takut aku lebih kepada takut Allah. Maknanya dibandingkan dengan takut amalan kita dan sebagainya. Maka katakan bagimu, tetapi jalan yang bersusun antara keduanya itu terlebih betul. Dua-dua tersusun maknanya sama banyak. Wajah pun ada, setiap kali sembahyang ibadat harap Allah Ta'ala terima. Kemudian rasa takut kepada Allah Ta'ala, takut Allah Ta'ala tak terima. Jadi yang betulnya dua-dua tersusun maknanya sama banyak. Wajah pun ada, harap pun ada, takut pun ada. Takut ada, harap pun ada. Jadi ada orang dia terlalu harap. Bila terlalu harap, tak ada takut. Tak apalah kita buat maksiat, nanti dapat masuk kita bertaubat. Ini selalu ramai orang yang macam ini, sampai masa nak bertaubat kepada Allah. Ada kata tak apalah, nanti kita taubatlah, kata sampai masa bertaubat. Ini dikatakan bahawa khauf ini, rajah ini dengan arti kata harap. Ada orang terlalu banyak harap kepada Allah, ada orang terlalu takut kepada Allah.
siapa takut dikesar, ada takut itu kepada Allah, siapa diwasiat anak dia suruh bakar mayat ni. Ya jadi abu. Jadi abu, dibakar jadi abu, kemudian abu tak ada laut. Dia rasa biar dia tak jumpa Tuhan, nanti takut banyak nak jumpa. Nanti dah takut nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Lalu dalam keadaan macam itu, bila dibakar hancur, Allah Ta'ala bangkitkan untuk dia. Allah Ta'ala tanya, apa kamu ni? Kenapa kamu ini wasiat sampai gitu? Kenapa kamu suruh sampai mayat kamu ni dibakar sampai jadi abu? Jawapan ni, kerana aku terlalu takut pada kamu. Allah Ta'ala beritahu, kerana kamu terlalu takut pada aku, maka aku selamatkan kamu. Masuklah dia di dalam syurga Allah Ta'ala. Maknanya, maka dikatakan bahawa, maka sebenarnya kata khil, kata setengah pendapat, barang siapa ghalib atasnya rajab. Ghalib ni menang, bukan biasa. Biasa pun boleh, ataupun mengatasi atasnya rajab harap. Maknanya menang atasnya harap, ataupun kebiasaan. Ghalib pun boleh kata kebiasaan. Kebiasaannya lebih dia kepada rajab harap, maka jadilah kaum dia murjiun. Maknanya orang yang terlalu mengharap. Jadi kalaulah dia ni selalu harap, lebih pada harap, maka jadilah dia murjiun. Maknanya orang yang murjiun ni orang yang terlalu harap, baik sangka dengan Allah Ta'ala, lalu dia ini binasa. Orang murjiun ni orang binasa. Orang murjiun ni, dia yang pertama, dia akan tangguh amal ibadat, ataupun dia tangguh taubat sebab dia. Yang kedua, dia akan mengharapkan bahawa Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Ampun dosa dia. Maknanya dia akan tangguh ibadat. Dalam tangguh tu dia kata Allah Ta'ala ampun dosa dia. Allah Ta'ala akan ampun dosa dia. Ini bahaya. Dan yang ketiga ni, orang ini biasanya mati dalam keadaan dia ini tidak sempat bertaubat. Dia mempermainkan Allah, Allah Ta'ala boleh mempermainkan dia juga. Maknanya tak apalah, Allah Ta'ala terima, Allah Ta'ala terima. Sebab tu taubat ini ibadat, tak ada tangguh-tangguh. Anak-anak muda, orang-orang muda biasa yang suka menangguh-nangguhkan. Maknanya bagi dia tak apa. Saya pernah dengar perkataan, dia kata masjid surah ni tempat orang dua-dua je, saya kata. Dan dia tu tak mati juga. Mati juga, dia main-main macam tu saja. Jangan. Orang muda lah tempat masjid surah, nanti sampai masa tubuh letih. Nak buat amal ibadat banyak-banyak pun tak larat sebenarnya. Mana kuat, masih kuat masa muda-muda. Nak belajar begitu kok. Masih kecil-kecil lah itulah belajar nak hafal Quran. Kalau kita umur 60 baru nak hafal Quran, Allahu Ahad boleh dah. Maknanya tapi tak boleh dah, tak kuat dah kita masa tu. Maka dikatakan tetapi ditakut atasnya, bahawa jadilah dia haramiyan, orang yang tertegak. Haramiyan, jadilah dia ini orang yang haramiyan, orang yang tertegak. Jadi putus asa lah orang tadi. Bukan putus asa, maksudnya tertegak dia daripada buat amal ibadat. Maknanya haramiyan ni maknanya tertegak daripada buat amal ibadat. Tak, bila nak buat amal ibadat, tak apa. Maknanya nanti kaki tak boleh kita taubat. Ataupun dikatakan dia ni akan kekalkan dengan maksiat. Dia kekalkan maksiat, lepas tu dia pun kata tak apa, sebab nanti kita tak apalah. Maknanya maka dia minum arak sampai masa nak kita minum apa. Dia berjudi sampai mati. Jadi dia ni tak boleh nak halal, tak boleh nak berhenti ke maksiat tu. Sebab setiap kali nak berhenti maksiat, mari dalam hati dia, tak apa, kita buat dosa nanti Allah Ta'ala ampun, sampai masa Allah Ta'ala ampun. Ini satu penyakit. Nak berhenti maksiat kan, harus berhenti. Dia akan mari lintas atau mari dalam hati dia, iradah ke artinya bukan tambah berhenti sampai masa nanti akan berhenti juga, kata dia. Berhenti tak berhenti ni bukan kita yang boleh, bukan Allah Ta'ala yang tentu. Kita tahu mana kita boleh berhenti. Baik kita kena minta dengan Allah Ta'ala. Dia akan jadi haramiyah, maknanya orang yang tertegah daripada nak buat baik.
Bahaya ni. Ini nanti yang paling bahaya. Sebab tu tidak heran kita tengok kadang-kadang orang tu umur dah berumur 50, 60, 70 dah kira. Seorang jumpa saya, dia kata ustaz, dia duduk Kuala Lumpur. Dia duduk Kuala Lumpur. Dia kata ustaz, dia kata banyak-banyak kelab malam mungkin dia masuk ke Allah Alam. Saya memang tak pernah masuk lagi, cakap ni kan aku masuk dah. Sebab saya tak percaya diri saya. Kalau masuk ada cabut keluarga bang. Masuk TV tak cabut ke bang. Kalau masuk TV tak cabut ke cakap ni. Tapi kalau masuk disco, boleh jadi cabut ke saya. Dia beritahu saya, dia kata banyak-banyak kelab malam. Dia kata kelab malam dandut ke. Yang jenis dandut-dandut dia kata itu orang veteran belakang. Umur 60 orang pecah-pecah duduk situ balik-balik. Kalau kita fikir kenapa umur 60, 50 mana pekat dah dia kena fikir tau. Kalau tempat dia nak pergi nak sapa tempat tu. Tempat tu nak sapa dah maknanya. Tapi kenapa jadi macam tu lagi? Kita bimbang jadi orang yang kadang-kadang dia terlalu mengharap daripada Allah Ta'ala pun. Ataupun dia jadi haramiyah ni maknanya orang yang tertegah dulu dah buat baik. Tertegah dulu dah buat baik. Kenapa dia jadi macam tu? Kerana dia akan fikir, dia kata aku kalau semayang dah jadi benda dah. Telur perkasam dia sapa terbakar lengan. Apabila dah jadi macam ni dia terus jadi macam ni. Jadi macam ni dia berfikir tu. Sedangkan rahmat Allah Ta'ala ni luas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Tapi dah jadi orang yang haramiyat ini maknanya orang yang tertegah daripada buat baik ataupun tertegah daripada taubat. Dan orang gini biasanya dia ini masa dia dulu dia terlalu maujiun, maknanya dia terlalu mengharap. Tak apalah, nanti sampai masa nanti kita akan bertaubat, nanti sampai masa kita nak belajar, sampai masa dia akan jadi gitu. Sampai masa tu bila dia akan berterusan tiba-tiba tertegah daripada maujiun jadi haramiyan, mana orang yang tertegah daripada buat baik. Masya-Allah. Lalu tidak heran kalau orang tu main dah apa kedua main pakmat. Mana? Tak ada dia kat padang mati. Lagi mana hidup itu. Kalau boleh bawa, dia tak akan jalan dia cucu ya tu. Buat haji banyak-banyak masjid. Itu yang kita takut timbang. Kan bahaya. Dan orang yang ghalib atasnya. Mana? Orang yang ghalib atasnya takut. Orang yang ghalib atasnya takut. Inilah takut, ghalib atasnya takut, jadi dia haru ni hurriyat. Hurriyat apa mana ya? Merdeka. Dan dikendaki bahawa jangan tinggal dengan salah satu daripada kedua ini. Jadi orang ni kalau katakan, jadi jika maknanya kalau dia terlalu takut ini dia akan jadi orang yang hurriyah ni orang yang telah berputus asa. Takut orang lalu dia kata dia pun maknanya putus asa. Kadang-kadang dia jadi panik gitu. Panik, tak tahu nak buat benda. Tak tahu nak buat apa. Kemudian dosa dia ni, dengan dosa dia banyak, kadang-kadang dia jadi putus sangka dengan Allah. Ta'ala tak akan terima dosa saya dicahat lagi. Dia terlalu takut. Ingat, kadang-kadang orang yang jahat itu jadi baik. Orang yang jahat ini, yang dia rasa dia jahat, dia jadi baik semua. Dia jadi baik semua. Dia tapi ada yang jenis jahat, kemudian dia buat kesalahan, buat dosa, kemudian dia jadi putus asa pun ada. Dia jadi putus asa kalau terlalu takut lalu. Maka jangan terlalu harap, jangan terlalu takut sampai kamu buat ibadat pada Allah juga. Takut, kalau dia terlalu takut menyebabkan dia ini buat ibadat tak apa, tapi dia terlalu takut menyebabkan dia ini jadi buruk sangka dengan Allah, itu dia larang. Antara terlalu harap dan terlalu takut, baik terlalu takut. Daripada terlalu harap, terlalu takut pun dia tinggal kau maksiat kadang-kadang. Maknanya
Tapi kalau terlalu takut sampai putus asa, itu dilarang sama sekali. Dan dikehendaki bahawa jangan tinggal tanggal dengan salah satu lain pada keduanya. Tiada yang lain. Maknanya dua-dua mesti ada. Rajak dan harap pun ada. Sebab tu rajak harap ni dia jadi benteng kita. Pekat awal dulu kita dah cover dah. Kalau malah beribadat, datangkan rajak. Oh, pahala banyak, gini. Kalau banyak gaji beribadat. Orang mukarrab dia tak fikir dah pahala. Tapi orang yang macam kita ni kena fikir dia pahala. Maknanya pahala banyak. Maknanya kita ni orang awam, orang yang mukarrab pun tidak jauh lagi dengan Allah. Kita kena fikir supaya datangkan rajak, datangkan semangat. Bahkan kena tengok, kalau boleh kena tengok. Saya pergi ke Yaman, ada seorang tu dia seminggu sekali khatam. Mari semangat itu, Masya Allah, minggu sekali. Aku kita tak lewat, memang tak lewat sungguh. Dia je boleh buat. Tapi sekurang-kurang mari semangat. Mari semangat, baca dah lewat acara. Tapi dia dah boleh buat. Minggu sekali baca Quran mujahadah, tak cakap dengan orang ni. Bersungguh saja. Maknanya, tapi kena datangkan semangat. Rajak ni kena ada harap. Dan dalam waktu yang sama kena ada takut. Ada rasa takut. Maka salah satu daripada keduanya, tiada yang lain. Maka bahawasanya pada hakikatnya rajak yang hakiki tiada bercerai dengan khauf yang hakiki. Pada hakikatnya tak boleh bercerai antara takut dan juga harap. Mesti kena ada takut, mesti kena ada harap di dalam hati kita. Takut dan harap ini mesti ada. Dan khauf yang hakiki, yang ini yang benar-benar takut tadi, tiada bercerai daripada rajak yang hakiki. Dan kerana yang demikian itulah kata Kil, bermula rajak sekaliannya itu bagi ahli khauf, melainkan orang yang aman. Maknanya rajak ini bagi orang yang ahli khauf. Orang yang ahli khauf, orang yang takut, dia mesti ada rajak, mesti dia ada harap kepada Allah. Kerana dia takut sungguh, sampai dia ini harap kepada Allah. Tapi bagaimana dengan Rabi'atul Adawiyah yang dia munajat kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, seandainya aku ini beribadat kerana nak syurga, maka jangan kau masukkan aku dalam syurga. Dan seandainya aku beribadat nak takutkan neraka, masukkan aku dalam neraka. Ini Rabi'atul Adawiyah. Macam mana dalam keadaan dia macam tu? Bukan Rabi'atul Adawiyah ni dia tak takut neraka, tapi terlalu dia merasakan dia ni tak layak masuk syurga sampai dia kata begitu. Dan juga dia ini beribadat bukan kerana syurga dan neraka, bahkan dia ibadat kerana dia terlalu cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada juga orang yang dia takut tak dapat cinta Allah, ada orang dia takut kerana dia ini tak dapat masuk syurga Allah. Mana lebih tinggi? Lebih tinggi takut tidak dapat cinta Allah daripada mendapat syurga Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahawa melainkan orang yang aman. Kalau orang yang aman, maknanya dia tidak ada rasa takut. Tidak ada rasa takut. Dan khauf sekaliannya, bagi ahli rajak. Orang yang ahli rajak, orang yang benar-benar mengharap, dia memang takut. Kehidupannya takut saja. Takut dia ni kerana apa? Dia terasa takut kerana dia terlalu mengharap. Kerana terlalu mengharap, maknanya harap Allah Ta'ala terima, takut harap Allah Ta'ala apa ni, tu akhirnya marilah dia dalam keadaan dia takut kepada Allah. Terlalu harap datang takut, terlalu takut datang harap. Maka begitulah keadaannya melainkan orang yang putus asa. Maka jangan sekali-kali kita putus asa dengan Allah Ta'ala. Betul, Allah Ta'ala ni boleh ampunkan dosa. Dosa bagi Allah nak ampun mudah saja. Bila Allah Ta'ala kasih kepada seseorang, Allah Ta'ala sudah tidak melihat lagi dosa dia banyak mana. Bila Allah Ta'ala nak ampunkan dia, kalau kiralah dia bunuh orang 100 orang ke, dia buat maksiat macam mana, bila Allah Ta'ala kasih betul-betul. Tapi bila Allah Ta'ala tidak mau ampunkan seseorang tadi, ibadat banyak macam mana pun Allah Ta'ala sudah tidak pandang. Maka yang ditakuti bahawa takut Allah Ta'ala tak pandang. Kalau Allah Ta'ala tak pandang, kita datang mari belajar, kita semayang macam mana pun, Allah Ta'ala tak tengok sikit. Maknanya Allah Ta'ala tak pandang dengan amal ibadat kita. Sebab tu kita ni kena fikir betul-betul, harap betul-betul. Janganlah Allah Ta'ala tak pandang kita.
Sebab tu bila Allah Ta'ala memandang seseorang saja, tengok bagaimana seorang wanita yang dikatakan wanita yang jahat akhlaknya. Katanya wanita itu pelaku dalam satu riwayat mengatakan bahawa dia hanya memberi air kepada seekor anjing saja. Dia beri air kepada seekor anjing yang dahaga. Anjing itu terjelar lidah. Anjing ni memang terjelar ke kenyang pun je lah. Maknanya. Jadi dia ketika dia terjelar lidahnya dan dia tahu bahawa anjing itu betul-betul dahaga, dia bayangkan bagaimana kalau aku ni sangat dahaga, tak ada orang beri air. Tak ada orang beri air. Lalu dengan makhluk Allah Ta'ala anjing. Anjing ni bukan binatang yang dimuliakan. Maknanya disebut dalam kitab Safinatun Najah pun al-muhramat ni benda-benda yang tidak dimuliakan. Ghairul muhramatin, benda yang tidak dimuliakan. Di antaranya anjing dan khinzir tidak dimuliakan. Tetapi oleh kerana dia tu makhluk Allah, perasaan kasihan dia ada, dia bagi air kepada anjing tadi. Nabi kata orang wanita yang dikatakan jahat ini Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, masuk syurga. Tetapi ada seorang lelaki yang soleh, yang beribadat kepada Allah, yang dia soleh, satu hari nak marah ke kucing. Kenapa kucing tu buat Allah Ta'ala? Dikurung kucing tadi, letak dalam kurungan, kucing tu mati dalam kurungan. Kesolehan yang dia buat selama ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia masuk dalam neraka Allah. Orang yang soleh masuk neraka, orang yang ahli maksiat masuk syurga dengan sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan sebab kasih sayang Allah. Sebab itu yang soleh jangan berasa aman. Jangan berasa aman, boleh Allah Ta'ala. Dan kalau Allah Ta'ala tak pandang, buatlah macam mana pun. Buatlah macam mana pun. Itu yang soleh. Tapi yang ahli maksiat, jangan kita putus asa. Allah Ta'ala boleh beri rahmat. Bahkan orang bunuh 100 orang pun boleh masuk syurga, mesti kena ada baik sangka dengan Allah. Tapi bila kita harap, nak jadi betul-betul harap, kena jadi ahli khauf. Biar rasa takut. Takut, marilah harapan pada Allah. Kita ni takut pun dok, mari harap sama, tu yang salah. Jadi harap yang Allah Ta'ala terima macam mana? Allah Ta'ala terima harap kepada ahli khauf. Orang yang terlalu takut. Orang yang terlalu takut. Macam seperti orang yang bersalah. Tiba-tiba dia ni ditangkap, dia mencuri barang, ditangkap. Bila ditangkap, terlalu dia takut, dia harapkan orang lepas kat dia. Contoh, dia akan harapkan orang lepas dia. Terlalu takut. Terlalu takut. Maknanya, jadi harap yang macam mana? Yang Allah Ta'ala terima, harap kepada ahli khauf. Orang yang sudah rasa takut. Kita tak takut, harap saja lebih. Yang tu yang kata macam mana kedudukan kita dengan Allah Ta'ala. Kita tak ada rasa takut. Jadi Allah Ta'ala kata dalam kitab ni beritahu, rajak kepada ahli khauf, itulah yang Allah kehendaki. Dan begitu juga orang yang terlalu harap. Dia terlalu harap dengan Allah. Dia harap Allah Ta'ala terima, hari takut, dia takut tak terima. Akhirnya Allah Ta'ala akan terima juga. Demikianlah dikatakan bahawa maka jika engkau kata adakah ada salah satu terlebih berat dan banyak dikerjakan pada kelakuannya, maka ditanya adakah salah satu lebih berat ataupun yang mana satu yang lebih berat, maka ketahuilah bahawasanya hamba itu apabila adalah baik lagi kuat, maka khauflah itu terlebih utama. Antara khauf harap dengan takut, maka takutlah yang paling utama. Macam contoh orang nak mati, macam mana? Dia lebih harap ke dia lebih takut? Maknanya kalau orang yang kata Imam Ghazali, kalau orang yang terlalu nak dekat mati, dia kena lebih harap. Kalau orang yang lebih kuat beribadat, dia kena lebih takut. Orang yang beritahu dia merasai ketika dia sakit, dia merasai dia dengar orang ajar dia kalimah syahadah dia dengar. Allah Alam, tak orang memang ajar juga, orang sangka dia sudah tak ada, tidak ada, mari rasa takut dan sebagainya. Saya ingin cerita pengalaman rasa kita pernah rasa dahulu ketika mana sakit, ketika disihir dahulu. Masa itu rasa sakit itu merasakan bahawa macam kita tak tahu panjang. Ketika itu rasa sangat-sangat takut.
Dan kita fikir betul masa ketika itu amal ibadat kita ni kurang. Kurang amal ibadat, takut, memang benar-benar rasa takut. Jadi takut, terlalu takut ini dalam keadaan takut, bila terlalu takut, akhir kali dia akan timbul harap. Terlalu takut bila kita harap. Harap apa? Harap Allah Ta'ala akan terima amal ibadat kita. Amal ibadat kita. Pernah juga saya ketika bermimpi berjumpa dengan seorang yang memakai jubah putih tapi muka tak nampak penuh dengan cahaya. Dia mengatakan di sini menyesal tidak ada guna. Masa ketika itu saya menggambarkan memang saya duduk di akhirat dah. Ketika menyesal, masa ketika itu takut-takut tunggu, kadang-kadang terkejut. Oh, nasib baik dalam tidur. Ingat dekat negeri akhirat dah. Tapi gambaran nak beritahu takut kepada Allah Ta'ala ni sampai masa kita yang senang-senang, hati senang, dia akan rasa takut juga. Akan timbulnya rasa takut. Tapi kalau kita rasa sampai rasa takut, kita nak takut, nak harap benda dengan amal kita tak ada. Kalau kita takut, tiba-tiba ini amal kita, mengharapkan amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wallahu a'lam, harap Allah Ta'ala terima amal ibadat kita. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita orang yang diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma 'allimna ma jahilna, Allahumma warithna ilman nafi'an warzuqna fahman thayyiban. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Kami tidak mampu meninggalkan maksiat, ya Allah. Kami cuba sedaya upaya kami, ya Allah. Jangan Kau padamkan dalam hati kami cahaya keimanan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan mati kami dalam iman kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami hamba-Mu yang saleh, ya Allah. Andai kata kami banyak melakukan dosa, ya Allah, jadikanlah kami orang yang diampunkan dosa oleh-Mu, ya Allah. Andai kata malam tadi kami melakukan dosa, ya Allah, jadikanlah kami keluar daripada majlis ilmu ini, ya Allah. Kami diampunkan dosa oleh-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.